Shalom alaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya ialah Greg Matthews, anak Gawing. Dalam video ini, kita kumpulan satu akan membentangkan tentang peranan tokoh agama dalam pembinaan pendamaian. Peranan tokoh agama dalam pembinaan perdamaian menjadi amat penting dalam penyelesaian konflik atau ketegangan yang melanda banyak wilayah di dunia ini. Di dunia yang sering kali dihancurkan oleh konflik dan perpecahan, peranan tokoh agama ini amat penting untuk memupuk perdamaian dan memberi pandangan yang sudut positif kepada manusia. Walaupun dalam dunia ini banyak benda yang teruk berlaku, tak semestinya semuanya jahat dan masih ada lagi baiknya. Tokoh-tokoh agama ini memiliki potensi yang amat besar untuk mempengaruhi pandangan dan perilaku individu dan komuniti dalam mencapai pendamaian yang akan berlanjutan selama-lamanya. Melalui dialog antara agama dan kerjasama, tokoh-tokoh agama ini akan menghubungkan jurang dan mempromosikan budaya saling hormat dan empati. Sama ada merundingkan pertikaian, memberi bantuan kemanusiaan atau memperjuangkan keadilan, tokoh-tokoh ini menggambarkan nilai-nilai sejagat seperti belas kasihan, pengampunan dan kedamaian. Jadi secara tidak langsung dalam video ini kami akan mengeksplorasi peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh agama dalam upaya memusi pendamaian, menyelesaikan konflik dan membangun harmoni di antara masyarakat yang terbahagi. Salam sejahtera, nama saya Kevin Rodelakan dan saya akan membentangkan tokoh agama yang saya pilih, iaitu Mother Teresa. Okey, sedikit sebanyak mengenai Mother Teresa. Beliau telah lahir pada tahun 1910 dan meninggal pada tahun 1997. Beliau merupakan seorang biarawati Roman Catholic dan seorang etnik Albania yang dilahirkan di Makedonia. Dia tinggal dan bekerja di India selama hampir 7 tahun dan menjadi warga negara di India. Beliau menumpukan hidupnya untuk berkhidmat kepada golongan-golongan miskin di seluruh dunia dan dia lebih dikenali sebagai seorang yang baik hati menawarkan bantuan kepada golongan yang memerlukan, yang dilanda penyakit dan miskin di seluruh dunia. Sesungguhnya terdapat beberapa peranan Mother Teresa. Antaranya, Mother Teresa adalah seorang yang telah menubuhkan Missionary of Charities. Beliau telah mengasaskan jemaah agama ini pada tahun 1950 di Kolkata, India, dan misi utama missionaries ini adalah untuk berkhidmat kepada orang yang termiskin dan mereka-mereka yang memerlukan. Mother Teresa dan rakan saudaranya, rakan biarawatinya, berikrar di mana kemiskinan, kesucian dan ketaatan akan mendedikasikan kehidupan mereka untuk memberikan penjagaan belas kasihan kepada mereka yang terpinggir dan menderita. Selain itu, terdapat juga peranan beliau yang lain seperti Mother Teresa merupakan penyokong kuat untuk menjaga keamanan dan kedamaian. Dia menggunakan platform dan pengaruhnya untuk bersuara menentang keganasan, konflik dan perang. Mesej keamanannya melangkaui sempadan agama dan politik, dan dia juga bekerja tanpa mengenali apa itu penat lelah untuk mempromosikan persafahaman dan keharmonian di kalangan kumpulan agama dan etnik yang berbeza. Dan Mother Teresa juga percaya bahawa keamanan adalah komponen penting dalam menangani kemiskinan dan penderitaan. Oleh itu dia terlibat aktif dalam usaha untuk memupuk keamanan di pelbagai bahagian dunia. Seterusnya, beliau juga membuka Gift of Love. Mother Teresa mendirikan rumah ini untuk didedikasikan kepada mereka dan memberikan penjagaan kepada mereka yang ditinggalkan seperti orang tua dan orang sakit tenat. Rumah-rumah ini berfungsi sebagai tempat perlindungan dan maruah bagi mereka yang tidak mempunyai tempat untuk berpaling ataupun hala tuju kehidupan. Dalam kemudahan ini, penduduk menerima bukan sahaja penjagaan fizikal tetapi sokongan emosi dan juga rohani yang membolehkan mereka menjalani detik-detik terakhir mereka dengan penuh hormat dan belas kasihan. Oleh itu, jelaslah terdapat beberapa peranan Mother Teresa dalam membawa keamanan dunia. Terima kasih. I personally am most unworthy, but I brought a girl child from the street, and I could see in the face of the child that the child was hungry. God knows how many days they had not eaten. Salam sejahtera, nama saya Emma Yeliana Roja dan saya akan membentangkan tokoh
keagamaan yang menggalakkan keamanan dunia. Tokoh yang saya pilih ialah Paus Francis yang lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Beliau memulai era baru kepemimpinan Gereja Roman Katolik apabila dia dipilih Paus Francis pada tahun 2013. Francis telah membawa banyak pembaharuan kepada gereja dan nama sebenar Paus Francis ialah George Mario Bergoglio. Pada mulanya, Paus Francis melanjutkan pembelajarannya di Argentina, Chile, dan Jerman. Namun, Paus Francis telah dithabiskan menjadi imam pada 13 Desember 1969. Sebagai seorang ketua atau tokoh keagamaan, Paus Francis mempunyai peranan dalam mengekalkan dan menggalakkan keamanan dunia. Antara peranan yang telah dilakukan oleh Paus Francis ialah mengadakan forum dan menghimpunkan wakil kerajaan ataupun organisasi antarabangsa dan kumpulan masyarakat sivil selama 2 hari. Paus Francis mengatakan kepada wakil kerajaan organisasi antarabangsa tentang harapannya bahwa forum itu akan membuatkan mereka semakin sedar dan peka dengan kesusahan maupun keluhan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang memerlukan. Selain itu, Paus Francis juga telah melawat Kongo dan Sudan serta beliau sering menekankan keamanan di dunia selatan. Di samping itu, Paus Francis juga mengutuk serangan Israel terhadap Palestina. Beliau juga menyeru supaya semua orang berdoa untuk keamanan bagi negara Israel dan Palestina. Beliau berkata, kematian itu cuma membawa kepada lebih banyak keganasan dan merayu dialog diadakan untuk membawa keadilan dan keamanan rantau Asia Barat. Schengen. Latar belakang Schengen. Rahama Master Schengen atau Wang Schengen dilahirkan pada Mei 1937 dalam bandar kecil di tengah Taiwan. Pada usia hanya 11 bulan, dia adalah diambil sebagai anak angkat oleh bapa saudara dan ibu saudaranya. Schengen adalah seorang gadis yang cerah dan dititik beratkan oleh ibu bapa angkatnya. Sebagai anak sulung dalam keluarga, dia mula membantu keluarga angkatnya menjaga adik-adik sejak kecil. Pada umur 24 tahun, Schengen meninggalkan rumahnya yang agak selesa untuk memulakan perjalanan dengan tujuan yang lebih besar, yaitu untuk meneruskan kehidupan biara Buddha. Sumbangan Schengen ialah menubuhkan suci dan melibatkan dalam kemasyarakatan, pendidikan dan perubatan. Dalam pendidikan, beliau membina Tzu-Chi International School di Kuala Lumpur dan University Tzu-Chi di Taiwan. Dalam perubatan pula, dia membina klinik dan hospital Tzu-Chi di Taiwan dengan belajarnya. Dalam kemasyarakatan pula, beliau melibatkan dalam aktiviti alam mesra setiap minggu, dan beliau juga membantu orang yang memerlukan bantuan sedang berlaku kemiskinan. Sumbangannya amat besar untuk membantu orang miskin. Orang miskin dia ada duit sambung belajar, dia ada duit melawat sakit, terutamanya di negara Afrika. Dia membentuk hak-hak untuk membantu orang miskin. Ini adalah asasnya dan kenapa dia mau membina hospital, membina universiti, membina sekolah dan lain-lain. Sebab asalnya mau membantu orang miskin, mau semua orang boleh mendapat ilmu, menikmati berbagai infrastruktur. Bukan hanya orang yang mampu sahaja, orang yang tidak mampu juga boleh menikmati kemudahan tersebut. Itu sumbangan dia.
我们是要向着结友情，不是在咧做人情的。佛法不是应酬，师父这一生啦，从来没有应酬过。我从来没有应酬过，非慈济事我没有做过一件，慈济事一件我都没有漏过，这都是我一生走过来的。当然也要引导人人走向这一条道，性命有限，性命有限。咱现在健康，无要把握，咱当时呢，在又是迷途，还要再一次再翻转归来，迄路都离真远啦。Secara kesimpulannya, dalam dunia yang diwarnai oleh perpecahan dan ketegangan, peranan tokoh agama ini dalam pembinaan perdamaian adalah penting dan memberi harapan kepada manusia. Mereka tidak hanya memperjuangkan kedamaian, tetapi juga membawa bersama-sama umat dari pelbagai kepercayaan untuk merapatkan jurang dan memahami satu sama lain. Dengan ajaran yang mendalam dan kasih sayang yang tulus, mereka membimbing umatnya menuju ke jalan perdamaian. Dengan peranan yang penuh pengaruh dan inspirasi, tokoh agama membawa harapan kepada dunia. Itu daripada kita. Sekian, terima kasih. Let us pray for peace in our land. Keep our hearts from sorrows and pain. Bless us all with joy and hope. Love and care for each one.